Selamat petang semua, terima kasih. Saya tak perasan. Kita tunggu lagi 1 minit. Kita akan mula kelas pukul 2.05, kemudian kita start dengan kita punya topik untuk hari ini. Okay, kita ada 62 orang. Sepatutnya kita ada lebih kurang 85. Jadi selepas 25 minit kita akan mula kelas. Okay, enjoy lagu dulu ya. Selamat petang semua. Okay. Can we start our class? And let us, Miss, how to take attendance. Okay, normally we take attendance via camps. So you need to go to your TELUS portal, your mobile app, and then click attendance. I will release the passcode in the middle of the class, not now. Okay. Do we have any new students? Selamat petang, Joshua. Do we have any new students today? Okay. Before we start our class, I would like to know either do you have any problem with your analysis Japan or magazine? Okay, Lu Zuangming, sorry. Lu Zuangying, dia kata I'm new to the class. Okay, Xiu Juming, dia ada text saya, dia kata, Miss, could you explain a little on what and how to do the Japan assignment, like a brief and also general one. I think I already informed in the program modules. So you should able to watch the video and also understand what is the assignment is about. Okay, Miss, for the past few days, I couldn't access the Japan. Okay, I think in the weekend, DBP have a server breakdown. So today is already back to normal. So when you are able to access, so please make sure you already save your own Japan. Okay, I just checked today, everything is back to normal. So you can access via the link. Okay. Xiu Juming, can I know when you join our class? Last week. Have you watched my recorded video for the pengenalan modul bahasa kebangsaan A? So please watch first, and then I already explained everything inside it because it will take like 15 minutes to explain about your 15 to 20 minutes explain about your Mrs. Japan. Okay, so I already put up everything, all the video recorded on week 1 and also week 2 on time, so you will be able to watch the recorded video. Okay, so can we start our class today? Hari ini kelas kita akan membincangkan tentang sebutan dan intonasi. Okay, sekejap. Hari ini kita akan bincang tentang sebutan dan intonasi. Siapa boleh share what is sebutan and what is intonasi? Anyone can share what is sebutan? Yes, sebutan is pronunciation and intonasi is intonation in English. Jadi hari ini kita akan membincangkan beberapa topik iaitu sebutan dan juga intonasi.
dalam bahasa Melayu. Sebelum tu, saya nak tanya, how many alphabet we have in bahasa Melayu? How many alphabet we have in bahasa Melayu? 26. Okay, correct. Okay, so 26 we divide to vowel, which is vokal dalam bahasa Melayu, and also consonant. Berapakah huruf vokal dan berapakah huruf consonant? Berapakah huruf vokal dan berapakah huruf consonant? 5 dan 21. Terima kasih Ryan. Kenapa 13? Jishing. Okey, kita ada 5 huruf vokal dan juga 21 huruf konsonant. Ni huruf tahu sebab kita ada 26 alfabet ataupun 26 huruf. Jadi sebalik kita ada 5 huruf vokal, sepatutnya kita ada bunyi yang lebih banyak sedikit lah berbanding 5 sahaja untuk huruf vokal. Kalau ingat kita belajar masa sejarah bahasa Melayu, saya dah bagi tahu berapa bunyi huruf vokal dalam bahasa Melayu. Okey. Jadi kita lihat kepada sebutan ataupun pronunciation. Jadi untuk pronunciation actually is a one of the field for linguistic, okay, yang kita kaji linguistik, iaitu cabang ilmu bahasa atau kajian yang mengkaji sistem bunyi-bunyi dan sebutan yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Kejap Mesti. Okay, need to set up a meeting with the PD. So, okay, jadi sebutan ni adalah salah satu bidang dalam bidang linguistik yang kita kaji, ataupun kita dalam bidang linguistik kita kenali sebagai bunyi ataupun bidang fonologi. Okay, fon ni maksudnya bunyi, sesuatu yang melibatkan bunyi. Awak guna kan earphone, awak guna mikrofon, awak guna handphone, awak guna apa lagi? Apa sahaja yang berkaitan dengan phone, ada je perkataan phone. Okay. Dia melibatkan bunyi. Jadi dalam bahasa Melayu kita guna FON, phone, dan logi ialah perkataan ataupun kajian. Jadi untuk sebutan kita mengkaji tentang bunyi. Macam mana kita menghasilkan bunyi? How we pronounce a word. Okay, every word have their own identity, have their own apa orang kata specific characteristic. Okay. Jadi dalam bidang fonologi kita ada dua bidang yang lebih kecil, iaitu kita ada fonetik dan juga fonemik. Fonetik ini adalah bidang bunyi bahasa yang mengkaji tentang 3 perkara. Okay. Yang kita kata kat sini mengkaji bunyi bahasa dan memberikan lambang kepada bunyi bahasa tersebut. Okay, contohnya macam bunyi huruf A. Bagaimana huruf A berbunyi? Macam mana huruf I berbunyi? Huruf E. Jadi ini adalah kajian yang dikaji dalam bidang fonetik. Mana kita lihat untuk setiap bidang fonetik dia ada 3 cabang, iaitu fonetik artikulasi, iaitu sebutan. Dia meneliti cara bunyi dihasilkan. Bagaimana cara macam sebutan seperti ini? Okay. Ini buku, book dalam bahasa Inggeris. Jadi bagaimana kita menghasilkan bunyi buku? Setiap huruf dia ada bunyi tersendiri. Contohnya B bunyi dia B. U ni bunyi dia U. K bunyi dia K. U ni bunyi dia U. Bila kita combine ataupun kita gabungkan dia jadi bunyi buku. Sebenarnya yang berlaku dalam kepala kita in original dia jadi satu-satu ni lah.
B, U, K dan juga U. Okey, kemudian kita sebut itu yang dikatakan fonetik artikulasi kerana bahagian mulut kita ini memainkan peranan penting bagaimana kita menghasilkan sebutan yang betul. Fonetik pendengaran ataupun auditori di mana kita dengar, orang bercakap kita dengar. Okay? Itu adalah fonetik pendengaran di mana kita boleh dengar secara natural ataupun kita boleh dengar daripada alat bantuan yang lain. Okay? Fonetik artikulasi, batuk tadi. Fonetik artikulasi, fonetik akustik ataupun sifat bunyi yang ini akan mengkaji tentang apa orang kata, dia only karakteristik. Contohnya bunyi frekuensi. Frekuensi untuk bunyi M, for example, is very low, 250 Hz. Okay. Kemudian kita ada bunyi S, okay, 750 Hz. Ini bila kita masukkan dalam mesin dan kita akan keluar gelombang. Kalau awak perasan, bila awak buat sound record dalam telefon ke apa, awak akan nampak wave ni kan. Kadang tak ada, okey dia senyap. Lepas tu ni. Lepas tu dia ada balik. Kalau awak ada tengok cerita Don't Listen dalam Netflix, itu cerita Spanyol. Cerita pasal ada hantu lah dekat rumah tu. Jadinya dia dapat tangkap suara anak dia dalam satu perbualan telefon. Telefon tu perbualannya dirakam. It's already been recorded tapi anak dia already pass away. Okay, anak dia dah mati. Jadi bila bapa dia dengar balik all the record, the telefon punya recording apa semua, teliti balik dan suddenly bapa dia dengar anak dia sebut, "Papa help." Dia kata macam tu. Tapi semasa anak dia sebut "Papa help", dia tak ada gelombang bunyi macam ni. Okay, dia static. Static ni maksudnya bunyi yang senyap lah. Senyap, tak ada apa-apa langsung bunyi. Lagi, bila kita bercakap baru dia akan naik balik. Okay, itu adalah gelombang bunyi. Jadi bila kita bercakap, dia akan capture kita punya frekuensi. Kalau macam dalam cerita tersebut, anak dia cakap tapi tak ada capture dalam frekuensi, maksudnya something wrong somewhere lah kan. Okay. Kalau nak tahu, cuba tengok cerita tu, cerita dia Don't Listen. Agak menarik lah cerita dia. Okay, dari segi the whole jalan cerita. It's a Spain film but it's very good. Okay, jadi kita juga akan lihat fonetik akustik dari segi kelantangan bunyi, macam mana kita menghasilkan bunyi. Okay, itu semua bawah fonetik, kajian fonetik. Kemudian kita ada fonemik, di mana fonemik ni adalah kajian yang melihat tentang lebih kepada ejaan. Okay, ejaan sesuatu perkara. Contohnya kenapa kita eja buku dan bukannya buku, contohnya. Kita tak eja PUKU, kita eja BUKU. Kenapa? Dia ada kiranya macam kita ada panggil keselarasan vokal di mana bila kita nak ini kita tengok kepada sistem ejaan kita. Okay, di mana sistem ejaan kita dalam bahasa Melayu ada tak bunyi macam ni, ada tak bunyi macam ni, sesuai ke tak. Jadi itu pun akan kita lihat dalam bunyi ejaan. Okay. Sekarang kita tengok kepada konsep bunyi. Bunyi ialah gelombang udara yang keluar daripada saluran suara. Setiap bunyi kita boleh hasilkan daripada diri kita sendiri. Macam bila kita bernafas, kita akan keluarkan balik udara tersebut dan akan menghasilkan satu bunyi. Okay. Kemudian bunyi yang dimasukkan ialah bunyi bahasa. Kita kaji bahasa, jadi kita tengok kepada bunyi bahasa di mana bunyi ini sebenarnya bila dia sampai dekat satu tempat, dia boleh menghasilkan bunyi ataupun huruf-huruf tertentu. Okay? Dan bunyi bahasa ini adalah kalau kita tengok dan bila kita bercakap, all the sounds we make is like smooth. It's really smooth. Okay? Tetapi bila kita masukkan dalam mesin, then we know that we actually have
a different alphabet. Okay, yang itu bila kita masukkan dalam app lah. Normally sekarang kita pakai app. Dah jarang dah kita pakai meeting-meeting yang macam dulu. Okay, kita record, kita masuk dalam app, kita baca, dan actually from the sound that we make like now, we talk, okay, we speak, and then we put the sound or the data in that particular app, we call as a pride. Okay, in this particular app, is a free version, and then you will see actually every word that we pronounce, they have their own characteristic. Okay, so itu adalah ciri-ciri bahasa, dan kita tak ada dalam kepala kita apa yang berlaku dan apa yang keluar itu sangat-sangat cepat. Okay. Bunyi yang terhasil bukan bunyi sahaja ketika berkata-kata, tetapi melibatkan alat pertuturan, tidak termasuk bunyi bahasa seperti berdehem, bersin, batuk dan juga berdengkur. Ini kita lihat kepada bunyi bahasa itself lah. Dan bunyi bahasa seperti sebutan bunyi huruf yang keluar ketika bercakap, contohnya menyebut perkataan cantik, terhasil daripada 6 bunyi bahasa, iaitu 6 huruf. C-A-N-T-I-K. Okay. Bila dia dah keluar daripada mulut kita, kita did not realize that actually in our mind, the sound actually it's individualistic. Okay. Dan bunyi inilah yang kita akan tengok dalam bahasa Melayu, di mana setiap bunyi dalam bahasa Melayu mungkin berbeza dengan bunyi-bunyi daripada bahasa lain. Dan bunyi bahasa terdiri daripada bunyi vokal, konsonan dan juga kita ada satu lagi iaitu diftong. Okay, diphthong actually is a combination of 2 vowel. Okay, vokal kita ada 5 huruf, konsonan kita ada 21 dan diphthong kita ada 3. Nah, ini kita akan lihat. Okay, kemudian kita tengok kepada konsep fonem. Tadi kita dah tengok bunyi. Kita dah tahu bahawa bunyi yang akan kita kaji ialah bunyi bahasa. Okay, apa itu fonem? Fonem ialah unit bahasa terkecil yang berfungsi untuk membezakan makna. Okay, dengan satu huruf ini sahaja sebenarnya the meaning of that word is different. Okay, contohnya kita tengok ni. Dia kata kat sini membezakan makna kerana perbezaan bunyi antara dua fonem yang berbeza. Ini adalah fonem. Okay. Kenapa dia berstatus fonem? Sebab dia adalah unit bahasa yang paling terkecil. Okay, paku. You know what is paku, right? Sejenis benda yang tajam ataupun is a nail. Paku. Palu. Palu actually an action. For example like we ketuk kompang. Okay, itu palu. Pasu is not syllable. Syllabus actually is this is syllabus. Syllabus actually is suku kata. Okay, kita tak sampai lagi suku kata. Kita baru tengok kepada bunyi. Baru tengok kepada satu huruf. Satu huruf. Okay. Pasu. Tengok dia ada perkataan K, L dan juga S. Okay. S kalau kita ganti, cuba tengok sini kita ada P, A dengan U. Semua sama. The difference is only K, L and also S. But when we change one phoneme or one alphabet, it become a different meaning. Okay, itu adalah fonem ataupun satu perkataan yang memberi makna lain. Okay, kemudian kita kata ada kat sini terdapat fonem yang mempunyai alofon di mana pelbagai bunyi. Dia kata kat sini fonem yang ciri fonetiknya sama tetapi bunyinya agak berlainan bila hadir pada lokasi yang berbeza. Okay, ini yang kita akan lihat kepada syllables. Okay. Yes, so phoneme can be any letter. Can be any letter, but the function of phoneme, they actually can make the meaning different. Okay, contohnya kalau macam awak letak perkataan pasu dengan batu. Okay, S dengan T. Pasu is a vase. Okay,
Patu ni apa? Do we have any word patu in bahasa Melayu? No, we don't have. And this one, huruf T ini is not the phoneme. Okay? It's only a alphabet, an alphabet ataupun hanyalah huruf sahaja. Jadi phoneme ini adalah dia akan dapat membezakan maksud. Kita letak kat sini paku. Kita tahu kat sini is a nail. Okay? T dengan S ni berstatus phoneme because of when we change the huruf here, the alphabet here, actually it will change the meaning. Itu phoneme. Okay. Dia kata kat sini untuk satu lagi kita panggil sebagai allophone. Allophone ialah satu bunyi yang in different location. For example, like when we have syllables, kita ada contohnya macam perkataan, tengok yang baru dengan labu ni. Okay, dia ada dua suku kata. Baru, labu. Suku kata pertama, suku kata kedua. First syllable and subsequent syllables. So we want to see what is the pronunciation for B. Ini ialah baru, ini adalah labu. Okay, baru, labu. Okay, the difference is how we pronounce the B. This one, the sound of like the pop sound is more clear compared to this. Itu adalah dari kajian bunyi bahasa itself lah, as your knowledge. Okay, kalau macam dua, nombor satu ni dua, nombor yang kedua ni indah. Okay, when B, D, and also J, we put in the middle of syllables, it's gonna have like tone down the sound. Tapi bila kita letak kat depan, okay, kat sini, dia jadi macam bunyi dia agak, bukan sharp, agak jelas. Baru, dua, jual, malu, labu, indah, laju, lama. Okay, so itu adalah bunyi allophone di mana bukan sahaja dalam bahasa Melayu, but in English, in other languages, actually when kita panggil ni the alphabet ni ataupun huruf ni put in the middle or the end or beginning of the word is going to have a different characteristic. Okay, itu adalah allophone. Okay, ini yang kita sebut tadi yang phoneme tu, dia kata unit terkecil. Phoneme tidak dapat dipecahkan kepada bentuk yang lebih kecil. Ini adalah bentuk yang paling kecil. Jadi tadi kita tengok macam mana perkataan paku, pasu dan juga patu. Dan awak dah jelas how, apa orang kata, how actually it can become a phoneme or not. Okay, Jenny tanya, can phoneme be vowel? Can? This word, abu, ibu. So here, the vowel become have a status of phoneme because abu is a name of person, ibu is a mother. So it can be. Okay. Jadi phoneme ialah bunyi yang kita hasilkan semasa manusia bertutur. That is the paling general lah. Okay. Kemudian kita ada huruf. Nah, seperti kita tengok tadi, huruf kita ada 21 konsonan dan kita ada 5 vokal. Okay. Tapi kalau awak tengok, kita kaji tentang phone, tentang bunyi. Okay. How much actually? How many? Itu the correct one lah kot. How many sound we have? Kita ada 21 konsonan, kita ada 5 vokal. Tapi adakah bunyi pun sama? How about sound? Either the sound is same or different. Itu yang akan kita lihat. Jadi ini adalah huruf-huruf yang kita belajar dari dulu sampai sekarang. We still have 21 consonant and also 5 for vowel. Okay. Tetapi bila dalam bentuk bunyi dia akan jadi sesuatu yang berbeza. Okay. Daripada huruf-huruf ini kita boleh gabungkan dan kita jadikan dia sebagai suku kata. The syllables. Okay. Pernah tak dulu masa sekolah belajar macam
Ba, bi, bu, be, be, bo. Ca, ci, cu, ce, ce, cu. Ha. Itu adalah bunyi fonem atau bunyi syllables yang kita belajar. Daripada syllables ni kita akan gabungkan dan menjadikan dia satu perkataan. Okey, itu adalah suku kata. Suku kata ni macam ni lah. Ba, bi, bu, be, be, bo. Okey, suku kata. Dan bila kita gabungkan dengan perkataan contohnya dengan vokal, kita boleh jadi abu, kita boleh jadi ibu, kita boleh jadi ubi, kita boleh jadi bau. Okey, ini adalah peringkat suku kata di mana huruf yang tadi kita boleh combine or we can merge together and become a word. Tadi just bunyi je, daripada bunyi tu baru dia akan jadi perkataan. Okay, dan daripada perkataan tu actually we can break down to the syllables. And if you want to know, when we want to learn a new language, it's easy if we use, we break down to syllables, so we can pronounce it very well. Okay, and kalau suku kata ni actually we can combine them with the prefix, suffix, affix, imbuhan lah. Okay. Imbuhan dalam bahasa Melayu kita ada 4 jenis. Okay, kita boleh gabungkan supaya menjadi perkataan baru. Contohnya macam perkataan ibu. Kita ambil ber tambah ibu. Okay. Jadi daripada suku kata tadi kita belajar yang daripada perkataan ibu, kita boleh tambah imbuhan supaya menjadi perkataan baru. Itulah proses bagaimana kita membuat perkataan-perkataan baru dalam bahasa Melayu. A new language, not only in our language, in our national language, but in other language too. Okay, jadi suku kata ialah perkataan yang kita boleh break down to a few part. Okay, itu suku kata. And suku kata actually we can add with another imbuhan. Okay, suku kata asli dalam bahasa Melayu ada 4 struktur sahaja. Ingat tadi kan kita ada 21 konsonan dan kita ada 5 vokal. Okey. Bila kita buat suku kata, sebenarnya binaan perkataan kita ada terdiri daripada vokal dan juga konsonan. Yang ini, kalau boleh tengok. Okey, struktur yang pertama kita ada vokal. Okey. Kalau tengok di sini kita ada perkataan, saya besarkan sikit. Okey, arang. Ini suku kata pertama, ini suku kata kedua. Okey. Jadi ini suku kata pertama dan ini suku kata kedua. Cuma dekat sini, kenapa dia kata struktur pertama suku kata ialah vokal? Kerana semua dekat sini permulaan dia adalah vokal. Yang ini kita boleh pecahkan. Okey. Contoh untuk yang di tengah kata. Tuala. Okey. Kaedah. Ku ini. Jadi ini adalah salah satu ciri suku kata dalam bahasa Melayu di mana vokal boleh hidup sendiri. Secara bunyi lah. Okay? Boleh hidup sendiri secara bunyi. Gu, wa. Suku kata pertama, suku kata kedua. Okey, kemudian kita ada struktur suku kata ataupun struktur suku kata kita, vokal dan juga konsonan. We combine together. Contoh kita ada asrama, vokal, konsonan. Okay. Kemudian kita ada suku kata kedua, rama. Okay. Rama, actually it can be 3 suku kata. As, ra, ma. Okay. Tapi dia nak bagi nampak as tu dulu. Okay. Vokal, konsonan. Kemudian kita ada konsonan vokal, kita ada konsonan vokal. Okay. Kemudian kita ada empire. Empire. Okay. Ini adalah suku kata yang betulnya, break down to 3. Indah. Okay. Tetapi di hadapan ni semuanya terdiri daripada vokal, konsonan, vokal dan juga konsonan. Okay. Begitu juga dengan keluarga, kita nampak di sini vokal dan juga konsonan. Jadi huruf vokal, konsonan boleh duduk sekali. Tetapi adakah macam konsonan vokal boleh?
Dan kita balik kepada yang nombor 3. Konsonan vokal kita boleh ada dalam bahasa Melayu. Contohnya macam barang. B adalah konsonan, V ialah vokal. Begitu juga dengan yang seterusnya. Okay. KVK, boleh tak kita ada 3 huruf dalam satu syllabus? Hantu. K, V, K. K, V, ni K, V dan juga K. Okay. Jadi kita boleh break down everything to consonant, vokal dan juga consonant. Okay, itu adalah struktur asli dalam bahasa Melayu. Kalau nak tahu soalan perkataan tu pinjaman ke tak, ini adalah struktur suku kata yang kita pinjam. Kita tak ada dalam bahasa Melayu protes macam ni. KK, V. KK, VK. V, KK. Kita tak ada deretan konsonan macam ni. Okay, sangat susah nak cari dalam bahasa Melayu. Ada tapi mungkin tak banyak. Okay. Struktur kita ada kat sini. KKK, VK. Semua ini adalah di bahagian suku kata pinjaman. Ini adalah struktur suku kata asli kita. Ada 4 sahaja struktur suku kata asli. Contohnya kita tengok ejaan perkataan. Okay, perkataan kita ada sayang. Okay, kemudian kita break down to syllables. Yang. Okay, ni SK, ni perkataan. Kemudian nombor yang seterusnya kita break down to struktur suku kata. Struktur suku kata, SSK, struktur suku kata. Kita ada K, V, yang ini sebenarnya K, V, NG hanya satu vokal. Okay. Ini adalah struktur suku kata untuk perkataan sayang. Kenapa NG ni dijadikan satu? Hal ini kerana bila kita sebut yang, dia akan jadi satu bunyi sahaja, NG. NG, contoh dalam ni sayang. Kita ada contoh panjat, climb. Panjat is climb, sayang is love. Jadi apa? NY, nyamuk, mosquito. Okay, this word actually we pronounce as one. Okay, this word we pronounce as one sound. That's why this one is only one consonant. Okay, that's why saya kata huruf dan juga bunyi dua perkara yang berbeza. Suku kata ataupun huruf kat sini kita boleh ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Okay. Kita letaklah sini H. Kita ada 6 huruf. Suku kata kita ada 2. Tetapi struktur suku kata kita ada konsonan vokal tambah syllabus yang kedua, konsonan vokal dan juga konsonan. Kerana NG, NY, NJ ialah satu konsonan sahaja. Sebab itulah huruf dan juga huruf dan juga bunyi adalah dua perkara yang berbeza. Okey Safa, boleh faham perbezaan bunyi dan juga huruf? Okey. Kemudian kita ada suku kata dalam bahasa Melayu yang tertutup dan juga terbuka. Nak tahu bagaimana suku kata terbuka dan juga tertutup, senang sahaja. Untuk suku kata terbuka ialah diakhiri dengan huruf vokal. Okay. Suku kata tertutup diakhiri dengan bunyi konsonan. Itu sahaja. Kalau awak ingat kita ada belajar bahasa-basahan. Bapa, lagi apa? Kecil. Kemudian kita ada nasi. Okay. Yang mana saya kata normally bila kita ada suku kata terbuka, kita akan tambah kataan K. Nasi. Kecil. Kita sebut kecil. Okay. Kita tambah huruf dekat belakang kerana kita nak senangkan sebutan kita.
Sebab dalam apabila kita bercakap bahasa basahan, we would like to make it everything is easy. So beside we call as bapa, we call as bapak. Nasi, nasi. Okay. So itu adalah suku kata terbuka dan juga suku kata tertutup dalam bahasa Melayu. Dua jenis suku kata. Okay, kemudian kita tengok alat artikulasi. Ada apa-apa soalan tak? If there a letter L, we replace it. Normally we replace. Sebab nak senangkan bunyi. Apa lagi? Kata yang ada L kat belakang. Tapi tak semua tau. Sebab bantal, kita still sebut bantal. Ataupun kalau dalam bahasa dialek kita sebut bantai. Okay? Okay, what are these for? Why we did kenapa kita add K? Kita add K because we would like to make our pronunciation easy. Okay, that's Malay. We would like to make pronunciation easy. So this side we call as, when you pronounce as bapa, it's like lembut and also take time. Okay, when you sebut bapa, actually it's like short and sharp. Itu beza dia. So apa sahaja yang, yes, we can use either one, but informal we need to use this one lah. Okay, yang ini formal. Okay, this one is formal, this one is tak formal. When you use with your family, with your friends, you can use tidak tak formal. But when you want to write, so you need to write informal, or when you do presentation, so you need to use formal. Okay. So we go from bunyi, kita pergi kepada alat artikulasi. How actually we pronounce a word? Kita ada gigi kan? Okay, kita ada gigi, kita ada bibir. Bilabial ni sebenarnya dua bibir. Alveolar ni sebenarnya perkataan dia gigi, gusi. Dekat bahagian gigi awak atas ni, awak akan rasa di antara gigi dan juga gusi tu, itu adalah alveolar. Kemudian kita ada apa lagi? Rongga nasal. Ini hidung dan kita boleh hembus udara melalui hidung kan. Itu pun akan memainkan peranan penting juga. Sebab tu saya kata fisiologi manusia dalam mulut ni sangat penting kerana dapat membantu kita berucap ataupun menutur dengan lebih baik. Okay? Jadi untuk alat artikulasi adalah penting kita cukup alat-alat dalam mulut. Contohnya bibir kita tak sumbing. Sumbing tu maksudnya sometimes we have what they call ini when you given the birth to kids yang songsang kan, sepatutnya kita keluar kepala dulu, tapi yang ini dia keluar kaki dulu. Sometimes we will have permanent damage dekat bibir. Okay, saya tak pasti apa benda awak panggil dalam bahasa Inggeris. Tapi dalam bahasa Melayu kita call as sumbing. Okay, you boleh pergi dekat Google, cari bibir sumbing. Okay, ini adalah salah satu ketidaksempurnaan artikulasi juga di mana bibir kita tak sempurna. Okay, kerana bibir yang sempurna, natural bibir sebenarnya akan membantu we to pronounce the correct word. Okay, for example like if you go to Google ataupun YouTube yang tengok orang bedah or inject their lip kan, and the lip become so big, and when they want to speak it's very difficult. Okay, because our lip actually is contribute to how we speak. Okay, kadang-kadang bila dia terlalu besar sangat bibir, kita tak faham pun apa dia cakap. Jadi bibir sebenarnya memainkan peranan penting bila kita nak menutur. Okay, jadi alat artikulasi ialah alat yang terlibat dalam proses pertuturan manusia. Alat articulation tools ni sebenarnya is involved in how we speak. Okay, it will contribute. Okay, kita ada bibir, kita ada paru-paru juga. Okay, kerana paru-paru akan masuk dalam dada kita dan kita akan keluarkan supaya dapat menghasilkan
perkataan dengan lebih baik. Okay, masalah seperti tiada gigi ke, lidah pendek ke, itu akan memberi kelainan kepada bunyi bahasa yang kita hasilkan. It will be different. Okay, alat artikulasi yang kita ada, kita tengok artikulator yang pertama, iaitu alat sebutan yang dapat digerakkan dan diletakkan dalam beberapa kedudukan. Okay, alat ini boleh gerak. Okay, contohnya kita ada bibir bawah. Bibir bawah, we can move. Okay, gigi bawah, we can move. Okay, because rahang here, actually we can move. Okay, lidah, di langit lembut, anak tekak dan juga pita suara. This all actually we can move. Jadi bila kita dapat move our bottom jaw ni, so we can pronounce word is more easy. Okay, sebab tu bila pakai tudung ketat sangat, sometimes it's will affect how we pronounce tu. Okay, sebab jaw ni tak dapat buka. Big, so big. Kalau kita nyanyi, normally when we learn vocal, because we want to become a singer, they will ask you to open your mouth. Open your mouth. Okay, pronounce vowel correctly, something like that. Okay, daerah artikulasi ialah titik artikulasi ataupun daerah or the place. Okay, place of articulation that we want to pronounce. Okay, kebanyakannya terletak di bahagian atas, such as we have gigi gusi atas, tadi kita tengok bahagian mana lagi? Bibir atas, palatal, itu semua tak boleh gerak. Pita suara, okay, pun tak boleh bergerak. Kemudian kita ada rongga pertuturan, we have two, which is rongga yang datang, kita ada tiga, sorry. Rongga tekak, rongga mulut dan juga rongga hidung. Rongga mulut kita, kemudian kita ada rongga hidung dan juga kita ada rongga tekak. Mana saya akan tunjuk. Okay, ini adalah rongga mulut kita di bahagian ni. Semua ni adalah rongga mulut. Ini adalah rongga tekak dan ini adalah rongga hidung. Okay, di mana semua ini akan memainkan peranan how we want to pronounce a word. Okay, ada tak cara? Okay, nanti kita tengok how we pronounce a bunyi vocal. Tengok kita ada bibir atas, kita ada bibir bawah, kita ada gigi. Gigi gaham normally the function to chew our food kan. Gigi depan actually it help us how to pronounce a word correctly. Okay, to function gigi depan. If you observe your grandmother or grandfather who actually don't have any teeth anymore, so you can see how they pronounce some words. Okay, some words maybe like it's already like have a different sound. Okay, so kita ada hujung lidah, kita ada hadapan lidah, kita ada tengah lidah. Hujung lidah, our tip, our hadapan lidah, the middle one, not really a middle, selepas daripada hujung lidah. Kemudian kita ada yang tengah lidah, okay, di bahagian ni. Ini tengah lidah, ini hadapan lidah, ini hujung lidah. Okay. Kemudian belakang kat sini, kemudian kita ada akar lidah di bahagian bawah. Ini semua akan memberi kesan. Okay. Sekarang kita belajar bagaimana untuk menghasilkan bunyi vokal terlebih dahulu. Okay, bunyi vokal. Dalam bahasa Melayu, we have 5 alphabet, okay, 5 huruf vokal. Tetapi we have more than 5 alphabet actually for the sound. Untuk bunyi kita ada lebih daripada 5. Okay. Bunyi vokal ni adalah bunyi yang bersuara. Sebab bila kita sebut biasanya pita suara kita dekat sini bergetar. Okay, sebab itulah kita panggil dia bunyi yang bersuara, dan bunyi yang kita ada dalam bahasa Melayu adalah vokal utama. Kita ada A, I, E taling, E pepet. Okay, E taling ni bunyi dia, E dia macam ni. E pepet, E yang terbalik, dan juga kita ada O dan U. Okay, O dan juga U. Vokal tidak baku ataupun lebih kepada dialek. Okay, ini lebih kepada dialek. Kita ada dua, iaitu kita ada macam E terbalik tu.
ataupun 3 terbalik dan kita ada C terbalik. Okey. Ini macam mana kita bunyikan. Ini adalah lidah kita. Ini adalah hujung lidah. Okey. Our tip ni hujung lidah, ini tengah lidah dan ini belakang lidah. Okey. Jadi sorry, ini hadapan lidah bukan hujung lidah hadapan lebih sikit daripada tip kita. Kita ada vokal sempit, separuh luas dan juga luas. Kita mula dengan huruf I. Huruf dia I tapi sebutan dia E. Macam dalam bunyi ikan. I, E. Okay. Kita ada E di sini. Sorry. E biasa sebutan dia ialah A. Sebutan adalah A. Separuh luas 3 terbalik ni kita panggil dia A. A. Okay. Luas kita panggil dia A. E, A, A. Okay. Kenapa separuh luas, separuh sempit ni? Sebab bila kita sebut E, A, A. So mulut kita makin lama makin besar. Okay. Ini bagaimana kita pronounce vokal dalam bahasa Melayu. Huruf tengah E. E. Okay. Awak dapat rasa lidah awak dekat tengah tu yang bergerak. Okay. Belakang kita ada U, U. Okay. U, U. Kita ada O kat sini. O. Okay. U, O. Dan last kali kita ada O. Okay. U, O, O. Jadi ini adalah bagaimana kita sebut vokal dalam bahasa Melayu. Jadi untuk bunyi dalam bahasa Melayu kita ada 6 bunyi utama dan juga 2 bunyi sekunder atau bunyi yang kedua. Okey, ciri-ciri bunyi vokal. Yang pertama sekali kita tengok biasanya bunyi-bunyi ni kita boleh dia duduk sendirilah. Sebab tu kita ada vokal yang boleh duduk sendiri macam kita ada tadi apa? Ibu. I, konsonan, vokal, ibu. Okay. Bunyi dia lebih jelas sebab dia bunyi dia bersuara. Sebab tu kita kena hasilkan bila kita bercakap, kita kena bunyi vokal lebih baik kerana ianya akan menyebabkan kejelasan kepada perkataan. Okay. Itu adalah bunyi vokal. Jadi bagaimana nak menghasilkan bunyi vokal? Boleh belajar kat sini. Contoh dia kita ada, tak tahu boleh play ke tak. Ayam. Dengar tak? Ayam. Kemudian kita ada Ikan. Okay. Kemudian kita ada Ayam. Unta. Okay. Kemudian kita ada ini merujuk kepada tail. Ekor. Okay. Ekor ataupun hari itu kita belajar makan. Dalam Kelantan sebut make. Dia jadi ini. Okay. Ekor. Make. Kemudian kita ada Ekor. Emak. Okay, jadi untuk emak, kita ada emak, kita ada enak, kita ada lagi apa? Tak masuk pula. Okay, ada beberapa perkataan lah. Kemudian yang akhir sekali kita ada ombak. Bunyi dia. Ombak. Okay, ini adalah 6 bunyi utama untuk vokal dalam bahasa Melayu. Ada berapa soalan? Okay tak untuk bunyi vokal? Okay, kita pergi sikit lagi habis bunyi diftong ni, kita rehat 10 minit. Kemudian baru kita sambung balik.
Okey. Tadi kita ada belajar iaitu bunyi diftong kan? Diftong. Dif maksudnya dua lah. Okey. Jadi kita ada dua vokal. Okay, kita ada dua vokal dalam satu huruf. Dan bunyi dua vokal ni sebenarnya dia berderet lah. Sebab tu kita kata bunyi dua vokal. Need to be together. Dan bunyi diftong ini bukan saja-saja kita buat. Tetapi bunyi diftong ni dia gabung AI, AU dan OI sahaja, tiga. Kedudukan lidah kita memainkan peranan penting. I, A, U, O. Ini sahaja. Kita ada I, kita ada AU dan juga kita ada OI. Contoh dia ada tak? Okey, dan sebagai contoh. Ciri-ciri untuk bunyi diftong ni, dan tadi kita tahu bahawa untuk vokal bunyi dia bersuara. Okay, is a sound lah, dia ada sound. Bukan soundless, dia ada sound. Jadi untuk bunyi diftong pun sama, dia adalah bunyi bersuara. It's a sound, mana nak cakap dalam bahasa putih. Dah lama saya tinggal linguistik ni. Okay, kemudian kita tengok bahawa bunyi diftong ni, kenapa kita kata dia bunyi dia bersuara, disebabkan oleh bila kita menghasilkan bunyi, udara dari paru-paru tak ada sekatan pun. Dia terus keluar daripada mulut. Nanti awak dapat tengok perbezaan between bunyi yang bersuara dan juga bunyi yang tak bersuara. Nanti saya tunjukkan. Okey, jadi untuk bunyi diftong kita ada hairan. Okey, ini adalah suku katanya. Hairan. Kita ada gulai, kita ada tirai. Awak dapat tengok AI dan juga AI. Okay. Untuk suku kata, untuk diftong mesti berada dalam suku kata yang sama. Suku kata pertama, kedua. Pertama, kedua. Pertama, kedua. Kalau dia berada, contohnya macam perkataan macam ni. Okay. Suku kata dia adalah kain, ini adalah diftong, kan? AI, kita consider diftong lah. Tetapi actually this one is not a diphthong. Sebab between AI actually it have a separator. Macam ni dia tak ada separator. Dia ada satu huruf saja, AI. Dua huruf yang bergabung, AI. Tetapi untuk kain, in the middle, kan? Ini adalah bunyi AI. Tetapi suku kata satu dan dua. Dia separate between suku kata satu dan juga suku kata dua. So it's not a diphthong. Diphthong need to be in the same syllables. Okay, sama juga dengan ni. Aurat, saudara, silau. AU. Same syllables. Boycott, convoy, sepoi. OI. Okay, itu adalah diphthong. Dan macam mana kita nak tengok ataupun kaji diphthong ini, kita boleh buatlah ni. Contohnya perkataan lain lagi. Okay, daun. Daun pun kita ada perkataan AU. Okay, sama. Tetapi kita tengok di mana syllables dia. Adakah daun satu syllable ataupun daun. Okay, sebenarnya dia dua suku kata pertama dan suku kata kedua. Dan AU ini dibelah oleh separator, maka it's not a diphthong. So this is a difference within the diphthong and also not a diphthong. Okay, any question? Saya rasa saya berhenti untuk rehat dulu sebelum kita sambung untuk bunyi consonant. Ingat bunyi consonant kita ada 21 dan berapa huruf huruf kita ada 21, berapa bunyi dia nanti saya bagi tahu. Okey, kita rehat sambil tu awak akan mark your attendance. Okey, attendance untuk hari ini dan kita jumpa sekejap lagi untuk sesi yang kedua. Terima kasih.
So can we start for bunyi consonant? Okay, this is the second part for sebutan dan intonasi. Tapi nanti kita akan belajar intonasi part tu lah. Kerana the intonasi part actually it will related to your Anesis Japan juga. Okay, untuk bunyi consonant, as I inform you, we have 21 consonant. Your friend also mentioned 21 consonant. But actually we have 19 bunyi consonant asli, 8 bunyi consonant pinjaman. Okay, jadi 19 tambah 8, jawapan ni adalah 20. Berapa? 27 kan? 19 tambah 8, jadi 27 bunyi untuk consonant. Okay, jadi 27 consonants for sound, but we have 21 alphabet only. Okay, jadi bunyi consonant actually we have a few part. We have like bunyi letupan, bunyi letusan, bunyi sengawan, bunyi sisian, geseran, getaran dan juga separuh vokal. Untuk vokal kita tahu it's only vowel, but for the consonant actually we divide based on their characteristic. Okay, contohnya kita ada bunyi ini dalam kalau awak tengok yang paling last, second last ni, bunyi konsonan terdiri daripada kategori letupan ataupun kita panggil sebagai plosive. Letusan afrikat, geseran frikatif, getaran trill, sisian lateral, sengau, nasal dan juga separuh vokal. Okay, ini hanyalah saya rasa untuk midterm pun akan ditanyalah mengenai bunyi-bunyi vokal ni dan juga konsonan. Jadi konsonan kita ada bunyi yang bersuara dan juga tak bersuara. Sound and also soundless. Okay, hari ini disebabkan oleh ada beberapa jenis kategori bunyi konsonan yang tak bersuara. Ada beberapa bunyi konsonan yang bersuara. Okay, ini adalah kategori untuk bunyi-bunyi yang kita lihat tadi. Awak dapat lihat bahawa dia ada orang kata apa? Divide to bersuara dan juga tak bersuara. Sound and soundless. Okay, contohnya bunyi di bahagian dua bibir. Sini ya. Ini adalah bunyi letupan di bahagian dua bibir. Kita sebut B, B. Kita sebut P. Okay. Bina dan kita sebut patah. Bina, patah. Okay. Bila kita sebut bina, kita akan rasa ada bunyi letup sikit. Okay. Bila kita sebut patah, tak ada bunyi letupan. Okay. Tapi dia bunyi meletup. Should be meletup. Should be dia ada burst yang sangat tinggi untuk kategori bunyi letupan ni. Tetapi berbeza yang kita tengok tadi iaitu allophone, di mana apabila bunyi ini berada di tengah, awal dan juga akhir kata, it will different. Okay, tengah, awal dan akhir kata akan jadi berbeza. Dan bunyi-bunyi ini mewakili tempat di mana kita sebut jugalah. Jadi macam bunyi B, B dengan P, dua bibir. Bila bunyi untuk D dengan T dekat bahagian gusi. Awak cuba sebut sendiri, awak akan dengar. D, T. Dahan, kedut, wujud. Dahan, kedut, wujud. Okay, kemudian untuk T, awak boleh rasa dia tak ada bunyi yang letup tu. Timba, hantar, kerat. Okay, timba, hantar, kerat. Nanti lepas habis kelas, saya rasa mungkin untuk malam ni saya boleh masukkan untuk bunyi, untuk ni lah contoh-contoh bunyi supaya anda dapat perbezaan bagaimana bunyi sound dan juga bunyi soundless. Okay. Di langit lembut, bunyi dia kat mana? Langit lembut ni kena ingat sesuatu yang boleh gerak. Jadi dia dekat belakang. Okay, dekat anak tekak tu. Sebab dia boleh bergerak lah kat kawasan ni. Ni anak tekak. Okay, dia dekat kawasan ini. Ini yang boleh gerak. Boleh turun, boleh tutup, boleh tak tutup. Okay, boleh tutup, boleh tak tutup. Itu dia akan memberikan halangan udara. Sebab itulah tadi kita belajar untuk vokal, dia kata tak ada halangan
halangan apa orang kata udara, tetapi untuk bunyi vokal kita ada halangan udara. Contohnya untuk dua bibir dia halang dekat bibir. Dua bibir ni kan dia halang beh, peh, deh, teh untuk gusi. Di langit lembut kita ada geh dengan keh. Geh dengan keh. Dan hentian glotis bunyi dia macam tu. Misalnya nak bunyi. Bunyi dia ada bunyi clock sikit. Okay? Itu bunyi hentian glotis. Dia dekat bunyi belakang. Sebab tu macam bunyi dia ini adalah orang kata lambang dia. Contohnya kita sebut macam kaedah. 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 Ada bunyi hentian glotis kat situ. Maaf. Maaf. Okay. Saat. Dekat situ ada satu bunyi hentian glotis kerana kita nak bunyikan dua vokal ni tapi kita tak boleh bunyi serentak. Okay. Contohnya dekat sini raksa. Okay. Raksa kita ada bunyi segak. Untuk bunyi K yang di bahagian belakang, segak, kakak, biasanya kita tak akan lepaskan sepenuhnya macam kesan, pikat, ukus. Okay. Kita sebut kakak. Kita tak sebut kakak. Jadi bunyi K dekat belakang ni macam segak. Kita tak sebut segak lah. Kita sebut segak. Kita tak sebut segak. Okay. Sebab itulah tengok dia gantikan dengan bunyi hentian glotis. Kerana bunyi K dalam bahasa Melayu kita tak lafazkan sepenuhnya. Kita tak release all the sound of the K bila K tu terletak di akhir kata. Di bahagian akhir kata ni lah. Perkataan paling belakang kita tak sebut perkataan K secara okay? Tapi kita guna glotis. Jadi dia jadi segak, dia jadi kakak. Okay? Kakak. Kemudian kita ada letusan, bunyi letusan kita ada J dengan C. J dengan C. J ini bunyi bersuara, J. C bunyi tak bersuara. Okay, kemudian kita ada bunyi getaran hanya di bahagian gusi. Getaran ini adalah bunyi yang bersuara macam rakan, seri, dasa. Okay. Kemudian bunyi sisian ataupun bunyi L yang bersuara, bunyi dia lusoh. Okay, awak akan rasa di bahagian gusi, belik, gatal. Okay. Untuk geseran pinjaman sangat banyak kita ada. Tadi kita ada 8. Veh, veh, deh, DH TH kita ada keh, zeh, seh. Kemudian yang ini kita ada geh, reh, PH. Dengan kita ada KH. Okay. KH, kita ada GH, kita ada SY, kita ada Z, kita ada PH, kita ada D. Okey, kita ada F dan juga kita ada V. Ini untuk konsonan pinjaman yang kita ada iaitu 8. Di mana untuk bunyi-bunyi ni, untuk geseran pinjaman yang kita ada dekat sini, awak boleh tengoklah macam mana kita sebut perkataan tersebut. Dan di mana kita sebut iaitu bibir gusi, bibir gigi, kita ada gigi, kita ada gusi, di langit keras dan juga di langit lembut. Okey, kemudian kita ada geseran geseran asli iaitu seh dan juga heh. Seh dan juga heh. Kenapa tak bersuara? Sebab bila kita sebut sedikit, kita sebut basah, hasil, bahawa dan juga serah. So bunyi dia tak bersuara tetapi dia sebenarnya bunyi itu dia bergeser. Bila bergeser kita ada satu suara kan macam zzz. Macam tu. Sebab tu kita panggil dia sebagai geseran. Separuh vokal kita ada dua sahaja iaitu W dan juga Y. Jadi dua-dua separuh vokal ialah bunyi yang bersuara kerana dia adalah separuh vokal. Part of vowel. Waktu lewat mawas. Kita ada yuran, bayar, sayup. Okay. Kedua-duanya ni disebut di dua bibir dan juga di langit keras. Itu adalah bunyi konsonan. Dan yang terakhir sekali, yang terakhir kita ada bunyi sengawan ataupun nasal. Nasal ini paling banyak terjadi kepada mereka yang ada kecacatan dalam mulut. Okay?
Uh, kita ada bunyi untuk nasal, kebanyakannya adalah bunyi yang bersuara, dihasilkan di bahagian dua bibir, gusi, lelangit keras dan juga lelangit lembut, di mana kita ada meh, neh, ngeh dan ngah. Ni, sorry. Ni, kita ada nge, neh dan juga meh. Okay, itu adalah untuk bunyi nasal. Bunyi nasal ni awak akan dapat rasa udara keluar daripada hidung. Okay, udara keluar daripada hidung dan keluar tersebut tak adalah secara sewenang-wenang. Ada perkataan yang keluar daripada udara keluar dari hidung dan juga keluar dari mulut. Dan kita belajar tentang intonasi. Intonasi ni sila sila beri fokus kerana ianya akan melibatkan dalam analisis cerpen anda. Okay, sebab dalam analisis cerpen anda kena buat jenis ayat. Okay. Jadi untuk intonasi kebanyakannya jenis ayat memainkan peranan penting. Okay, jenis ayat memainkan peranan penting how we want to use our intonation. Okay, intonation ni maksudnya nada suara yang tinggi ataupun rendah. Bila kita bercakap, normally we don't stay at one state sahaja, one level, one nada suara, one intonasi, tak ada. Kita akan ada turun naik supaya orang tahu apa yang ayat yang kita ujarkan, sama ada kita tengah marah ke, sama ada kita tengah bagi arahan ke. Jadi intonasi ini memainkan peranan penting dalam jenis ayat dalam bahasa Melayu. Biasa kita gunalah untuk sehari-hari. Okay. Dalam nada tingkat ataupun tingkat nada dalam bahasa Melayu kita ada 4, iaitu nada rendah, nada permulaan, nada tekanan dan juga nada tinggi. Untuk nada-nada ni dia tidak seperti dalam bahasa Mandarin. If you learn Mandarin, you will know that they have a marker like this kan. Saya pun tak pasti dah, saya dah lupa dah. Okay, macam ma. Okay, itu intonasi dalam Mandarin. Di mana setiap intonasi ini akan memberi makna yang berbeza. Makna yang berbeza. But in bahasa Melayu, it's not contribute to the different meaning, but it only contribute to how we pronounce the sentence. Okay, jadi melalui intonasi ini, we actually know what is the type of word, type of sentence yang kita tengah ujarkan. Sama ada ayat tanya, we want to ask someone, either is ayat penyata, we want to tell someone, or is about the instruction, okay, kita nak arahkan seseorang, ataupun is about apa satu lagi, ayat suruhan, we want to ask for help. Okay, itu perbezaan dalam bahasa Melayu, dia tak seperti dalam bahasa Mandarin. Jadi biasanya untuk dalam bahasa Melayu, we start our sentence dengan second intonation. Intonasi yang nada kedua iaitu pegawai itu pengurus. Okay, pegawai itu pengurus. Ayat penyata. Biasanya ayat penyata kita akhiri dengan noktah. Okay, itu ayat penyata. Ini semua ayat penyata. Pegawai itu pengurus. Kemudian sepatutnya dekat sini, ini bukan ayat penyata lah sayang. Ini sepatutnya tanda soal. Tak ada ni. Ni tak ada titik. Bila dah ada tanda soal, tak ada titik. Okay. Pegawai itu pengurus. Untuk ayat tanya, mesti ada tanda soal. Itu ayat tanya. Pegawai itu pengurus. Penguruskah pegawai itu? Jadi bila kita tanya pegawai itu pengurus, pegawai itu pengurus. Okay. Pegawai itu pengurus dan kita tanya, kita tahu bahawa bila ada macam pengurus, kita tahu itu adalah soalan. Okay. Jenis ayat yang pertama, ayat penyata mesti diakhiri dengan noktah. Ayat tanya mesti diakhiri dengan tanda soal, jenis ayat yang kedua. Kemudian kita ada ayat perintah, iaitu ayat arahan. Di mana ayat perintah ini biasanya kita boleh letak tanda seru lah, ataupun kita boleh letak noktah sahaja. It's either one. Kalau ayat seru,
dia punya intonasi akan jadi macam masuk, masuk. Okay, syak dan macam kita tahu, okay itu arahan. Kemudian kalau macam ayat yang kedua macam kita kata masuklah, dia jadi macam ayat suruhan. Okay, ni ayat arahan, ini akan jadi ayat suruhan. It based on how we pronounce the sentence. Okay, the intonation, how we use the intonation. Ayat terbalik ataupun songsang, di mana biasa ayat terbalik dengan songsang ni dia menggunakan ayat nada suara ayat penyata. Kucing itu comel, comel kucing itu. Pegawai itu pengurus, pengurus pegawai itu. Masih sama intonasi dia dengan ayat penyata. Cuma yang berbeza dia biasanya ayat tanya, ayat permintaan dan juga ayat suruhan. Okey, susunan biasa kucing itu comel, comel kucing itu. Jadi ayat yang kedua comel kucing itu. Okey, kita nampaklah straight out dia kat mana. Comel kucing itu comel. Okey. Kemudian intonasi dalam bahasa Melayu untuk pegawai itu pengurus, bila ayat songsang, pengurus pegawai itu. Okey. Ayat kesih biasanya tak ada banyak perubahan. Cuma di mana kita nak stress out tu, itu sahaja yang berbeza. Contohnya macam Ali belum membaca buku itu. Buku itu belum dibaca oleh Ali. Okay. Jadi untuk intonasi, untuk jenis-jenis ayat ini sangat pentinglah dalam bahasa Melayu. Kalau awak tengok, saya dah habis ni. Okay, kalau awak tengok dalam, saya letak buku OUM kan. Sekejap ya, saya buka. Kalau awak pergi ke buku OUM, awak akan nampak untuk jenis-jenis ayat. Dia pergi ni. Sekejap ya. Okay. 3232. Baca buku teks OUM seperti saya kata hari itu, awak boleh tengok topik yang pertama, topik yang ke-6, topik pertama, topik ke-6, kemudian topik yang ke-7, topik 8, 9 dan juga 10. Okey, cuba tengok untuk jenis-jenis ayat bahagian ini. Okey, jenis-jenis ayat 9.4, muka surat dia ialah 168. 168. Ini 16153. 168. Okey, 168 di bahagian tata bahasa iaitu ayat. Awak boleh pergi. Ini adalah untuk pola ayat dasar. Mana dalam bahasa Melayu kita ada 4 jenis pola ayat dasar. Kalau awak baca bahagian ni, awak akan dapat faham apa itu 4 pola ayat dasar. Okey, tapi hari ni saya nak cakap tentang jenis ayat. Okey. Jenis ayat yang tadi kita tengok, kita ada ayat penyata, iaitu ayat yang diakhiri dengan titik. Biasanya kita hanya nak bagi tahu ataupun menyatakan sesuatu. Itu ayat penyata. Ini contoh-contoh dia. Okay, titik, titik, titik. Ayat tanya, iaitu ayat yang kita tanyakan sesuatu dan kita harapkan balasan. Balasan dari segi, orang kata apa, jawapan lah. Okay. Tuan Ismail pengurusnya, Puan Syafiqah suri rumah, adik masih menangis. Jadi dalam cerpen paling senang kalau awak buat jenis ayat kerana bila ayat penyata diakhiri dengan titik. Bila ayat tanya diakhiri dengan tanda soal. Okay, kemudian kita ada ayat perintah. Di mana ayat perintah kita ada ayat suruhan. Contohnya macam keluar, pergi dari sini. Sila tinggalkan tempat ini. Okay, sesuatu yang macam kita arahkan. Larangan, ayat yang kita ada seperti jangan,
usah. Bila kita bercakap, intonasi yang kita gunakan, jangan berdiri di sana. Jangan pergi sebelum aku datang. Usah pergi sebelum aku datang. Awak tak usahlah datang lagi. Jadi biasanya untuk ayat larangan, biasanya kita melarang seseorang. Okay, ini adalah di bawah ayat perintah. Jadi ayat perintah yang ketiga, ayat silaan. Biasanya kalau ada orang datang rumah, kita akan kata, silalah masuk, jemputlah minum, jemputlah makan. Kalau jumpa kawan dekat luar, silalah datang rumah, jemputlah datang rumah. Okay, itu ayat yang bentuk silaan di mana kita ajak orang untuk buat sesuatu. Kemudian ayat permintaan, iaitu diwakili ataupun mesti diawali dengan perkataan seperti tolong, minta. Okay, kita minta tolong, tolong tutup tingkap bilik tu, minta kamu semua bertenang. Tolong masak air, tolong hantar laporan tu pagi esok. Dan yang ketiga, yang keempat kita ada ayat seruan. Paling senang ayat seru kerana dia ada tanda seruan. Tanda titik ni. Okay. Exclamation mark. Tanda seru dalam bahasa Melayu. Amboi, garangnya kucing itu. Okay, itu intonasinya. Aduhai, gagal lagi. Nah, ambil baju ni. Aduh, sakitnya kakiku. Sis, pendahaka rupanya kamu. Jadi itu adalah intonasi untuk ayat seruan. Mana untuk ayat seruan, biasanya kita guna untuk express our own feeling. Okay? Sebab tu saya kata tadi, bila untuk bahagian intonasi, kebanyakannya kita akan guna jenis-jenis ayat ini. Jadi bila awak pergi ke buku OUM, awak akan jumpa untuk jenis ayat iaitu pada muka surat 168 hingga 171. Jenis ayat penyata, jenis ayat tanya, jenis ayat perintah dan juga jenis ayat seruan. Okay, ini apa yang kalau siapa-siapa dalam analisis cerpen buat untuk bahagian untuk bahagian jenis-jenis ayat, yang kaji jenis-jenis ayat, ini adalah jenis ayat yang boleh kamu guna. Okay. Beside of jenis ayat, you have pola ayat dasar kan? Okay, pola ayat dasar is macam template untuk kita buat ayat. Jadi pola ayat dasar dalam bahasa Melayu kita ada 4. Ini based on noun, verb, adjective and preposition yang kita ada. Kita belajar dalam tata bahasa nanti. Morfologi saya rasa kita akan masuk dalam minggu depan untuk bagaimana kita nak buat tata bahasa. Okay, dalam morfologi, jenis kata, jenis kata ataupun golongan kata, kita ada kata kerja, kata kerja, kata nama, kata adjektif, kata sendi nama. Ini adalah frasa nama tambah frasa nama, frasa nama tambah frasa sendi, frasa kerja, frasa nama tambah frasa adjektif, frasa nama tambah frasa sendi nama. Okay, sebelum dia jadi frasa, dia akan jadi kata dulu. Yang ini kita akan masuk minggu depan. Jadi kepada sesiapa yang buat tentang pola ayat dasar, you can read first your cerpen, and when I explain about pola ayat dasar, and you will have a clear clear mind lah about pola ayat dasar. Sebab pola ayat dasar ni kalau awak tengok, sebenarnya binaan ayat kita based on that template. Frasa nama atau frasa nama. Contohnya macam Alia, guru. Ismail, ketua pengawas. Okay. Frasa nama tambah frasa kerja, ayat yang kedua. Ataupun pola ayat dasar yang kedua. Ahmad, membaca buku. Frasa kerja sebab membaca ni kata kerja. Terbang adalah kata kerja. Tetapi sedang adalah kata bantu. Jadi tak kira lah. Anak itu sedang terbang, frasa kerja. Frasa nama tambah frasa adjektif. Frasa adjektif kan macam lebih kepada sifat seseorang. Okay, ataupun perasaan kita. Siti sedang sakit. Okay, sakit ialah frasa adjektif. Kamarul gagah. Kamarul berani. Kamarul handsome. Kamarul kacak. Okay, jadi itu adalah frasa nama tambah frasa adjektif. And the last pola ayat dasar we have is noun plus preposition. Frasa nama, noun phrase, tambah dengan frasa sendi ataupun preposition phrase. Kita ada kat sini. Derma ini daripada pihak sekolah. Angin sejuk dari selatan.
Macam mana nak tahu mana satu frasa sendi ke tak? Awak kena faham apa itu preposition dalam bahasa Melayu ataupun kata sendi nama. Okey, itu adalah pola ayat. Jadi dalam analisis cerpen paling senang kalau awak buat pola ayat dan juga awak buat jenis ayat. Itu saya punya opinion lah. Saya punya pendapat. Saya rasa pola ayat dan juga jenis ayat lebih senang berbanding untuk buat bentuk ayat. Sebab bentuk ayat awak kena tengok bentuk ayat aktif dan juga bentuk ayat pasif. It's quite difficult to understand. So kalau buat dari pola ayat dan juga jenis ayat lebih mudah lah. Okay. Kat sini. Sorry. Himpunan nota kuliah format PDF ni, anda boleh tengok juga di sini di mana saya ada letak untuk jenis pola pola ayat dasar boleh tengok nota minggu yang keempat. Okay. Kelas 1 dan kelas 2. Awak boleh tengok di bahagian jenis dan juga ragam ayat bahasa Melayu pun boleh juga rujuk. So ini adalah 3 nota yang akan membantu anda untuk memahami terlebih dahulu sebelum kita masuk minggu hadapan. Okay, berkaitan dengan pola ayat dan juga jenis ayat. Minggu depan kalau sempat untuk morfologi, kita minggu ni lah. Esok kita akan masuk morfologi bahagian 1 dan kalau sempat kita terus buat morfologi bahagian yang kedua. Okay, morfologi ni dah tata bahasa. Jadi bila bab tata bahasa tu dia akan technical sikit lah. Okay, any question? Saya tak tukar lagi kontrol ni. Okay, contoh untuk analisis cerpen saya dah letak kat sini. Boleh tengok, cuma saya dah bagi tahu bahawa untuk analisis cerpen perlu buat dalam bentuk paragraph form, bukan point form. Okay. Seperti saya bagi tahu, awak kena ada pendahuluan, sinopsis, 5 pengajaran, kemudian awak kena ada analisis tata bahasa dan juga refleksi. Okay. Jangan lupa pengajaran dalam bahasa dan 5 pengajaran dalam cerpen itu pun kena masukkan. Pengajaran dan sinopsis ramai sangat yang tanya. Apa beza dia? Okay, bila kita sebut sinopsis is a summarize of the story. Okay, the short story. Awak baca dan awak buat summarize. Untuk pendahuluan, you can add regarding what is the cerpen, okay, the meaning of cerpen, what is the cerpen that you refer to, who is the author, what is the magazine that you refer to, itu semua boleh masuk, ringkas sahaja, saya rasa dalam 1 ataupun 2 paragraf. Kemudian masuk pada sinopsis, the summarize of short story, and then after that pergi kepada lesson. Okay, how many word? Okay, kalau awak tanya saya word, saya akan cakap it's up to you, but your synopsis need to be complete. Okay, your synopsis need to be complete. Kemudian 5 pengajaran dalam cerpen, 5 lesson that you can find. Please include example from the cerpen tu. For example, kalau baik hati, what is the referring for the sentence that kata baik hati tu. After that, analisis cerpen, analisis tata bahasa. It's either you choose pola ayat, jenis ayat atau bentuk ayat. Kemudian, after that is your reflection. Remember, 3 paragraph only. First is your education. Second, what is your challenge? And third, how you overcome the challenge while you doing your analisis cerpen. And yang keempat, kesimpulan, dan yang last sekali kita ada reference. Kesimpulan boleh buat secara lansam lah. Maybe you talk about the challenge itself in the big as a group.
Okay, ataupun you boleh bagi tahu kata mungkin reflection as a group lah kalau untuk bahagian penutup. Tak perlu banyak, dalam satu ataupun dua paragraf pun dah cukup. At least you have penutup. Sebab you dah buka, so you kena ada penutup. Okay. Kalau nak buat dalam bentuk ni, ini adalah bentuk point form. You need to put in your paragraph form. Okay. Yang ni pun sama. Should be in paragraph form. Lepas tu tak boleh ada dalam bentuk ni lah, bullet. Macam ni. Okay, tapi untuk buat subjek dan predikat macam ni boleh, no problem. I can allow it in table. Cuma bila explanation, you need to put in sentence. Okay, any question? Hanya pen? Semua ni kat mana boleh jumpa? Saya dah masukkan dalam sebenarnya tukar ni. Contoh tugasan berkumpulan sampel. So pergi dekat depan ni lah. Pengenalan modul semua dekat sini. Okay? Any question? Jenis-jenis ayat, if you put in, if you like list down your sentence, tak apa, 1, 2, 3, no problem. Tapi dia kena tulis macam ni tau. I will open my, tapi dia masukkan dengan paragraph form. Okay, contohnya dekat atas ni awak tulis tentang apa? Jenis ayat kan? Okay, ini title, tajuk. Okay, kat bawah ni kena letak pertama maksud. Okay, kemudian jenis-jenis ayat. Okay, bila awak karang, buat macam ni. Dalam bahasa Melayu, karangan. Jenis ayat bermaksud. Okay. Kategori ayat yang dihasilkan. Okay, contohlah. Okay. Kemudian titik. Terdapat 4 jenis ayat. Okay, iaitu contoh 1 ayat penyata. 2 ayat tanya. Okay. 3 ayat huruf kecil tau. Perintah. 4 ayat seruan. Okay. Okay. Kemudian pergi kepada ayat penyata. Menurut A, B, C, B, D, E, F. Okay. Menurut siapa-siapa. Ayat penyata ialah ayat yang diakhiri dengan noktah. Contohnya, okay. Dalam cerpen matilah kau terdapat 123 ayat penyata.
yang digunakan. Okey. Contoh ayat penyata seperti berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Bagilah contoh ayat penyata. Okay. Ini yang saya kata dalam bentuk paragraph form, bukan dalam bentuk point form. Kalau awak tengok tadi kawan awak tulis dalam bentuk point form, kat sini dia dah letak point form dah. 1, 2 macam tu. Tapi saya nak awak buat dalam bentuk paragraph form, maka awak kena karang. Okay? Cannot be short form, kena karang. Itu adalah inilah dalam bentuk macam ni. Okay, any question? Boleh buat dalam bentuk paragraph form? Boleh buat dalam bentuk essay form? Try. Okay, Denny said try. Okay. Good. Okay. I think I will release you now. I need to prepare for my next class too. Okay. The point is must be paragraph form. Okay. The points, maksud awak point apa? Kalau point yang macam ni, tak apa nak untuk letak dalam point, tak apa. Contoh dalam bentuk point tak apa. Tetapi this one I don't want in paragraph. I don't want in point form. I want it to be right. Your explanation need to be right in paragraph form, in essay. Okay? In real assignment. Okay? In real assignment, not in like kertas kerja. Mana nak cakap? So, bila buat macam ayat penyata mula-mula, bagi explanation. Okay? Explanation and everything, and then kalau contoh baru bagi dekat bahagian bawah ni. Okay? Not point form. Kalau tadi yang awak tengok, your friends done it in macam ni. Yang ni dia buat dalam bentuk paragraph, dalam bentuk point form. Padamlah satu ni. Bila kita kata dalam bentuk paragraph, line yang pertama kita akan masuk ke dalam, line kedua akan keluar. Okay, itu dalam bentuk paragraph. So explanation of tata bahasa, right? All the type of language and sentence used. Okay. Actually, not only the explanation of tata bahasa, all things. Pendahuluan, you need to write in paragraph like this. You need to write like this. This is for synopsis. This one is the correct form. I would like you to refer to this. This one is the correct. Okay, this one is paragraph. Write using like this type. Nombor 1 ayat yang first line ke dalam sheet, second line keluar. Okay, ini paragraph. Dalam bentuk paragraph. Yang ini dalam bentuk point form. I don't want like this. I don't want 1, 2, 3 when you explain. Okay? Macam ni pun saya tak nak. I don't want like this. Using bullet. Okay? No. Please use the essay form yang tadi tu. Okay? So, okay Ryan, thank you so much. Anything let me know through WhatsApp. Okay, I would like to remind you about our midterm. Our midterm is going to be next week. So the midterm we will include week 1 until week 4 topic. Okay, week 1 until week 4. Apa yang kita dah belajar lah. First now, kita dah belajar sejarah bahasa Melayu. We already learn about dasar bahasa Melayu, laras dan variasi bahasa Melayu. And today we learn about intonasi bahasa Melayu. Esok kita belajar morfologi. Date ialah pada 20, sekejap, lupa lah.
Okay, date is gonna be on Mak turun tugasan belajar, garis panduan. Date is gonna be on 27 until 29 January. Okay, 27 until 29. Okay, hari Rabu next week until Friday. Okay, everything's fine. I will remind you and also I will let you know the topic in our WhatsApp group. Okay, I think that's all from me. Thank you so much, everyone. As I mentioned, anything you just let me know through WhatsApp and also email. If I don't reply, please remind me again. Okay. Thank you so much. Bye bye, everyone. See you tomorrow. See you tomorrow too.